Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. 弟兄姐妹们，大家下午好，平安。 Puji Tuhan yang hadir di sini cukup semangat dan cukup ramai ya. 我们感谢主，今天参加聚会的弟兄姐妹们都很活跃。 Kita berharap AI asu-asu yang ada di rumah nanti minggu-minggu berikutnya boleh hadir secara tatap muka di gereja. 我们希望在家的阿叔阿姨下个礼拜也可以在这里跟我们一起聚会。 Firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Yesaya pasal ke-53. 今天的经文取自以赛亚书第53章。 Kita baca ayat pertama sampai 12 dan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 我们用中文的念第1节到第12节。第1节，我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无假行迷允，我们看见他的时候也没礼貌，使我们羡慕他。他被藐视，别人被人厌弃，多受苦痛苦，经常有患，也被藐视，好像被人掩面不看的一样。我们也不尊重他。他睁眼担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。那知他为我们的过犯受害，为我们罪孽压伤。因他受的刑罚，我们的平安；因他受的鞭伤，我们的医治。我们都如羊走迷路，个人偏行异路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候切不开口。他像羔羊被牵到宰杀的之地，又像羊在卷毛人的手下无声，他也这样不开口。因受欺压和审判，他被夺去，这与他同世人。谁想他受鞭打，从活人之地被捡去，是因我们百姓的罪过呢？他虽然未行强暴，口中也没有诡诈。人使他与恶人同买，谁知死的时候与财主同过。耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在他手中成功。他必看见自己劳苦的功效，他更心满意足。有许多人因认识我的义不得称为义，并且他要担当他们的罪孽，所以我要使他以伟大的统分，以强盛的均分掳物，因为他将命倾倒以至于死，他也列在罪犯之中。他借担当许多人的罪，又为罪犯求饶。 Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita. 入经至此， Tema yang kita renungkan hari ini adalah Raja yang menderita. 我们今天分享的主题是受苦的君王。 Setiap orang tidak ada yang mau menderita. 每个人没有一个人愿意受苦。 Sebisa mungkin kita menghindari penderitaan. 我们尽量避免受苦。 Tidak ada orang dia pingin sakit gigi. 没有人希望他自己会牙痛。 Atau ada di sini yang mau sakit gigi? 或者我们这里有希望牙痛的人吗？ Imawar mau sakit gigi? Oh nggak mau ya, takut sekali ya. Setiap kita nggak mau sakit. 我们每个人都不想生病。 Misalnya sakit kolesterol atau darah tinggi. 比如说像血压高还是胆固醇高， Atau sakit gula. 或者我们有血糖病， Atau merasakan sakit-sakit yang lain. 或者我们有感受到其他的疾病， Kita nggak mau sakit. 我们不要生病。 Kalau bisa kita harus lebih senang. 能够的话，我们想活得更愉快。 Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan Ai Lai In Chiao. 前几天牧师跟赖颖娇阿姨谈话， Saya datang ke rumahnya. 牧师去到他家里，
Lalu dia tanya kepada saya begini, 赖颖娇阿姨这样问牧师， Musa, kenapa saya ini menderita? 她说：“牧师，为什么我要受苦？” AI ini dia baru jatuh, saudara. 林娇姨她才跌倒， Dia punya tulang di pangkal paha itu patah. 她的腿的骨有断了， Dan dia baru saja selesai dioperasi beberapa hari yang lalu. 几天前才做手术开刀。 Dia punya tulang bonggol paha itu diganti. Ini satu operasi besar. 这是一个很大的手术，因为她的腿部已经换了。 Jadi sebulan dia berbaring di ranjang itu tanpa bisa bangun atau berdiri gitu. 她要在床上躺1个月，不能走动，也不能够站起来。 Sampai akhirnya pun dia muncul sakit yang baru yaitu decubitus. Sakit decubitus. 后来呢，她因为这个发生了后遗症，就是一个Decubitus. Jadi dia sangat menderita. 因为所以她感到很受苦， Jadi dia tanya saya, Musa, kenapa saya ini menderita? 所以她问牧师：“牧师，为什么我要受这样的苦？” Karena hatinya itu dia pingin jalan dan bisa datang ke gereja. 其实她自己想走，她要来教会。 Usianya sudah 86 tahun. 她现在已经86岁， Tapi puji Tuhan kemarin bisa ditangani di rumah sakit. 但是我们很感恩，昨天可以去到医院去医治。 Setiap orang tidak mau menderita, saudara. 我们每个人都不想受苦， Sehingga kita melihat satu hal. 所以我们看到一件事： Kalau ada orang mau menderita, 如果有人想要受苦，愿意受苦， itu sangat menakjubkan. 所以是一个很惊奇。 Misalnya banyak misionaris dari Amerika itu mereka pergi ke Papua. 比如说很多美国的宣教师，他们去到以利安。 Ada seorang misionaris namanya Jim Alan Yost. Dia sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Papua. 由于宣教师他叫 Jim 阿列勒，他有几十年住在以利安。 Di Papua dia menderita sakit malaria, tidak ada listrik dan berbagai kesulitan lainnya. 他在以利安就是说没有电，在那边患过几次疟疾病，也有很多苦难。 Dia dari negara yang sebenarnya penuh dengan kenyamanan. 他其实活在一个很舒服的国家里， Tapi dia tinggalkan semua itu dan pergi ke Papua yang penuh dengan kesulitan. 但是他理性的一些去到巴布亚那边受苦， Ini sangat menakjubkan kita. 这是一个很惊奇，对于我们说是很惊奇的事情。 Kita kalau disuruh ke Papua belum tentu mau. 如果我们叫我们去以利安，我们不一定要去； Kalau jalan-jalan mungkin iya, tapi tinggal di sana mungkin kita tidak mau, saudara. 叫我们去旅游，可能我们要，但是叫我们居留在那边要考虑。 Kalau ada orang pergi ke sana, tinggal di sana, itu luar biasa. 如果有人愿意去那边生活在那边，那是一个很奇妙的事 Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita akan merenungkan sore hari ini. 我们今天晚上今天下午要分享， Yesus adalah seorang raja. 耶稣是一个君王， Dia raja yang maha tinggi. 他是一个至高的君王， Tetapi dia rela menderita. 但是他愿意受苦。 Waktu dia menderita, 当他受苦的时候， apakah itu menakjubkan kita? 是不是对我们来说，是不是一个很奇异？ Harusnya membuat kita kagum. 我们应该是很羡慕、很尊重的， Karena itu sebuah penderitaan yang agung. 因为那是一个很高尚的苦 Itu 难， sesuatu yang mulia dan tidak tertandingi. 那是一个很荣耀的事情，没有别样是能够跟他比。 Dia adalah raja di atas segala raja, tapi datang ke dunia untuk menderita. 他是至高的君王，天上的，但是他要来到世界上受苦。 Dia adalah pencipta segala yang ada, tetapi dia rela meninggalkan semuanya. 他是万物的创造者，但是他要来到这个世界。 Dia adalah kaya, tapi rela jadi miskin. 他很富足，但是为了我们，他愿意成为贫穷。 Dia tidak terbatas, tapi rela jadi terbatas. 他是无限的，但是为了我们，他限制了自己。 Dia sangat mulia, tapi rela dihina. 他是个荣耀尊贵的，但是他愿意被藐视。 Dia ada di tempat yang tinggi, tapi rela direndahkan. 他在高
高处的，但是他愿意避下来， Ini sangat agung. 这是一个很尊贵的事情。 Dan hanya Kristus yang melakukannya. 这有基督为我们做， Jadi penderitaan Kristus satu penderitaan yang berbeda dengan semua penderitaan yang dialami manusia. 所以基督所受的苦跟其他一般人的苦不一样。 Nah, dalam hal apa Tuhan Yesus menderita? 在哪一方面也是受苦？ Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat beberapa hal. 从刚才我们读的经文，我们看见有几件事。 Yang pertama, dia menderita saat kedatangannya dalam dunia ini. 他第一件事，他受苦的时候，当他来到这个世界上， Di dalam ayat 2 dikatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. 在第53章第2节告诉我们，耶和华 Ayat 他在 2. 耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。 Ia digambarkan sebagai tunas dari tanah kering. 他被描述像个嫩芽在干枯的干地长出来。 Tunas itu berarti sesuatu yang awal, yang baru. 嫩芽表示是先长出来的。 Nah, Yesus ketika datang ke dalam dunia ini, 当耶稣来到世界上的时候， dia bukan datang ke dalam kemuliaan, 他不是在荣耀里来的， tetapi dia seperti tunas dari tanah kering. 他好像是嫩芽从干枯的地上长出来。 Jadi dia hadir di dalam penderitaan. 他在苦难的生活上， Kemudian di ayat berikutnya, ayat 2 maksudnya, dikatakan dia itu tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. 第2节接下去说，他无假性美容，我们看见他的时候也无美貌，使我们羡慕他。 Jadi firman Tuhan menggambarkan bahwa rupa dari Tuhan itu tidak ada yang menginginkannya, saudara. 这里的经文告诉我，耶稣的形容荣耀是他不希望的。 Jadi Tuhan Yesus ini betul-betul menderita dari awal pertama dia datang ke dalam dunia. 所以主耶稣从一开始降生世界上的时候，他已经受了苦难。 Di dalam firman Tuhan dikatakan, 在经文这样告诉我们， ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu menolak dia. 他来到他自己的子民，但是他的子民拒绝他， Ini penderitaan yang sangat berat. 这是一个很重的苦难。 Setiap orang takut ditolak. 每个人都怕被拒绝。 Banyak anak remaja bisa bunuh diri kalau dia ditolak oleh temannya. 有很多年轻人，他们甚至会自杀，如果被他们的朋友拒绝。 Demikian pun kita nggak suka kalau kita ditolak oleh orang lain. 我们也不喜欢，如果别人拒绝我们。 Tetapi Tuhan Yesus sebagai pencipta yang ada, 但是主耶稣作为一个创造者， dia yang menciptakan manusia, 是他创造我们人类， tetapi manusia yang diciptakannya itu menolak dia. 但是他创造的人类呢，拒绝他， Itu sebuah penderitaan yang sangat berat. 那是一个很重的苦难。 Jadi Tuhan Yesus sangat-sangat menderita. 所以主耶稣可以说他是受苦，很受苦。 Kemudian penderitaannya bukan hanya pada saat kelahirannya. 他受的苦呢，不是在他出生的时候， Di atas salib dia juga sangat menderita. 在十字架上他也很受。 Di dalam ayat 3 sampai 5 dikatakan bahwa ia dihina dan dihindari orang. 在第3节到第5节告诉我们，他被藐视，也被 Dia 舍弃。 seorang yang penuh dengan kesengsaraan. 他是一个充满患难的人， Bahkan dikatakan dia biasa menderita kesakitan. 也可以说他是通常受苦的人。 Ia sangat-sangat dihina sehingga orang pun menutup muka terhadap dia. 大家都藐视他、轻视他，甚至脸面不看他。 Jadi penderitaan dari Tuhan Yesus ini bukan penderitaan yang biasa. 所以主耶稣所受的苦不是一般的苦， Dia menderita, sangat-sangat menderita lebih daripada yang pernah kita tanggung sebagai manusia. 他受的苦比我们一般人所受的更重。 Kalau kita memperhatikan, saudara, 我们如果再注意，
kesakitan daripada Tuhan Yesus itu sebuah kesakitan yang sangat berat. 主耶稣所受的伤痛是一个很重的伤痛。 Di dalam ayat 5 dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. 第5节告诉我们，他为我们的过犯受害。 Selain dia tertikam, dia juga diremukkan oleh karena kejahatan kita. 除了被受害，他也为了我们罪孽压伤。 Bahkan kemudian kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7, 接下去我们在第7节可以看到， dia dianiaya, 他受苦被欺压， dia ditindas, 他也被 bahkan kemudian dia mengalami semua perlakuan yang begitu kasar sekali. 他接下去他也受了很粗暴的。 Tadi pagi kami baru membahas tentang penderitaan Tuhan Yesus. 我们今天早上才分享主耶稣的受难。 Jadi Tuhan Yesus itu ketika diperhadapkan dengan Pilatus, dengan Herodes, banyak pemuka-pemuka agama yang menghujat dia. 当他带到希律王和毕拉多的面前，很多人藐视他、侮辱他， Dia diperhadapkan dengan ketidakadilan. 他被不公平的待遇压倒。 Bahkan tidak sedikit yang akhirnya juga menghujat, mengolok, dan memukuli dia. 后来也很多人藐视他、侮辱他，还有讥笑他。 Dia diperlakukan seperti penjahat kelas kakap. 他被见他好像一个恶人一样， Ini penderitaan yang sangat berat sekali. 这是一个很重的苦。 Itulah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus buat kita. 这就是主耶稣为了我们面对的。 Di dalam ayat 8 kita perhatikan, 在第8节我们看， tidak ada yang memikirkan dia. 没有人同情他， Tidak ada yang peduli dengan Tuhan Yesus. 也没有人关注他。 Meskipun dia itu adalah Allah. 既然他是我们的神， Tetapi orang tidak mempedulikan dia. 但是没有人 Bahkan 关注他。 dia mati, dia disalibkan di antara para penjahat. 到后来，他被同犯人钉在一起受难， Ini sebuah penderitaan yang sangat berat sekali. 这是一个很重的担。 Tapi satu hal kita renungkan sore ini. 但是有一件值得我们分享的， Kenapa Tuhan Yesus menderita? 为什么主耶稣要受苦？ Mengapa dia rela menanggung hal itu? 为什么他愿意受这些苦难？ Jawabannya ada di dalam ayat yang ke-10. 我们的答案在11节， Tuhan Yesus rela menderita 主耶稣愿意受苦， karena dia ingin menggenapi kehendak Allah dalam hidupnya. 因为他要实现神在他生活里的旨意。 Yesus menjalani sengsara dari awal sampai akhir hidupnya. 从开始到结束，主耶稣一直在他的生活中患难， Karena dia sedang melaksanakan kehendak Allah. 因为他正在实行神的旨意。 Di dalam ayat 10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. 在第4节告诉我们，耶和华决定将他压伤，使他受苦。 Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. 耶和华以为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长生日。耶和华所喜悦的事，必在他手中亨通。 Ini alasan mengapa Tuhan Yesus mau menderita. 这就是主耶稣愿意受苦的理由。 Dia ingin melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup. 他要执行神的旨意。 Dia pernah mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. 他曾经说过，我要做的就是施行差遣我来的人主。 Hal utama yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah melakukan firman Allah dalam hidupnya. 最重要，主耶稣实行的就是执行神的旨意。 Umur Tuhan Yesus tidak panjang. 主耶稣的生命不长， Hanya 33 tahun. 只有33岁。 Tetapi walaupun umurnya pendek, 既然他的生命， dia menyenangkan hati Tuhan. 他
可以讨神的喜 Dia 悦， melakukan firman Allah. 他能够实行主的。 Banyak orang usianya bisa panjang. 有很多人可以活到很长， Tapi belum tentu mereka melakukan firman Allah. 但是他们不一定做行神的旨 Tapi 意。 Tuhan Yesus berbeda. 但是主耶稣不一样， Usianya sangat muda sekali. 他的年岁很少。 Bahkan Tuhan Yesus lebih muda dari saya. 甚至主耶稣那时候比牧师菲利更年轻。 Tuhan Yesus 33 tahun. 主耶稣只有33岁， Tetapi Tuhan Yesus dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya melakukan kehendak Allah. 但是从他的年轻的时候到年长的时候，执行神的旨意， Ini pelajaran berharga buat kita. 这是我们值得我们学习的榜样。 Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan? 我们是否已经实行了神的旨意？ Apakah kita betul-betul rela menderita meskipun menderita tapi kita mau melakukannya karena kita mau menggenapi kehendak Allah. 既然是受苦难，我们是否愿意接受？因为我们要实行神的旨意。 Tuhan kita Yesus Kristus luar biasa. 我们的主耶稣很特别， Dia ingin menyenangkan hati Tuhan. 他要讨神的喜悦， Dan dia ingin menjadi berkat bagi orang banyak. 他希望他能够成为众人的祝福。 Di sini dikatakan bahwa dia menjadi korban penebus salah. 这里说他成为我们的赎罪祭， Karena pengorbanannya. 因为他的付出， Maka kemudian dikatakan keturunannya umurnya akan lanjut. 所以接下去的他的后裔的年岁可以延长， Apa artinya? 是什么意思？ Keturunan umurnya akan lanjut maksudnya orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan tidak binasa. 表示说他救赎的人，他们不会灭亡。 Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. 我们相信耶稣的人， Kita yang menerima pengorbanan Yesus. 我们已经接受了他的付出， Kita tidak binasa. 我们不会牺牲， Umur kita akan lanjut. 我们的年岁可以延 Kita 长， akan memperoleh hidup yang kekal. 我们能够得到永生， Itulah yang kita alami. 这就是我们将得的。 Maka pada sore hari ini 所以今天下午， kita bersyukur 我们值得感恩， Tuhan Yesus sudah menderita buat kita. 主耶稣已经为我们受苦， Dia sudah berkorban. 他已经牺牲了。 Kalau dia sudah berkorban buat kita, 如果他已经为我们牺牲了， apa yang kita berikan untuk Tuhan kita? 我们有什么能够付给他？ Kita hari ini mungkin merasa menderita. 有可能今天我们觉得我们受苦， Mungkin kita merasa sangat sulit karena banyak hal-hal yang kita hadapi. 可能我们会觉得有很多的挑战困难，因为我们面对种种的事情。 Tetapi seharusnya kita bertanya. 其实我们应该坚强， Bukan mempertanyakan mengapa kita menderita. 我们不是质问为什么我受苦， Tetapi bertanya kenapa Yesus menderita bagiku. 我们应该问为什么主耶稣为我受苦， Kenapa dia mau mati bagiku. 为什么他要为我死， Kenapa dia mau rela menderita seberat itu. 为什么他愿意受这样重的苦？ Apakah saya ini layak diselamatkan oleh dia? 我是不是配接受他的牺牲？ Kenapa dia berikan hidupnya sampai mati demi aku? 为什么他要把他自己的生命献上，为了我这个罪人？ Mari kita merenungkan hal ini. 让我们每个人默想这个事。 Hari Jumat depan, Jumat Agung kita akan merenungkan tentang pengorbanan Kristus. 下周五我们要默想主耶稣为我们所受的苦。 Biarlah di dalam momen Jumat Agung dan kebangkitan Yesus ini membawa perubahan dalam hidup kita. 但愿主耶稣的受难跟主耶稣的复活会带给我们一个新的挑战， Hati kita semakin mengasihi Tuhan. 我们会有更爱主的心， Semakin kita lebih taat kepada Tuhan. 我们会有更顺服神的心， Semakin giat melayani Tuhan. 我们会更激情的来侍奉他， Semakin lebih rajin beribadah kepada 我 Tuhan. 们会更勇奋的来
教会。 Kalau Yesus sudah menderita buat kita, 如果主耶稣已经为我们受难， Dia telah menanggung semuanya. 他已经承担了一切， Biarlah kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. 但愿我们也把我们自己的生命 Itu 献上， adalah ibadah kita yang sejati. 那就是我们真正的 Tuhan Yesus memberkati 主 kita. 耶稣祝福我们。 Mari kita berdoa.